yaitu pada kata-kata Syekh Ibn Atha, al-haqaiqu taridu fi hini tajalli mujmalatan wa ba'dal wa'i yakunul bayanu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah. Jadi hakikat-hakikat ilmu itu apabila dia datang, yang dikurniakan Allah kepada seseorang itu, ataupun apabila dia ditajallikan Allah di dalam hati, dalam pandangan batin seseorang itu, sifatnya adalah bersifat umum, yang ini tidak jelas, tidak dapat difahami dengan baik. Tetapi setelah berlakunya kesedaran, mindanya mula mendapat kesedaran balik, maka pada waktu itu terjadilah penghuraiannya, penafsirannya. Dan hal ini dikaitkan oleh Syekh Ibn Atha dengan firman Allah, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami, yakni Allah membacakannya, yakni Al-Quran itu, maka ikutilah dia, ikut baca. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Kemudian, yakni selepas itu, menjadi urusan kamilah untuk menghurai dan menjelaskannya kepadamu. Yakni mula-mula diturunkan Allah dalam bentuk bacaan yang disuruh ikuti. Lepas itu baru ada perinciannya, huraiannya. Jadi ayat ini berkait dengan penurunan wahyu. Tetapi di sebalik ayat ini, menurut pandangan ulama tasawuf, khususnya oleh Syekh Ahmad Ibn Atta'illah ini, Syekh Ibn Atta' ini dikata ada isyarat sufi. Kalau begitulah Al-Quran diturunkan, ini bila Al-Quran itu diturunkan, Nabi disuruh ikut dulu, sebut je, menyebutnya. Huraiannya akan datang kemudian. Jadi begitu berkait dengan penurunan ayat Al-Quran. Maka menurut faham ulama tasawuf, dalam hal kurniaan makrifat kepada seseorang itu, bila Allah Ta'ala nak kurniakan makrifat, berlaku dalam bentuk yang sama. Pada peringkat dibukakan hijab, dikurniakan hakikat ilmu kepada seseorang itu, kadang-kadang peringkat awalnya itu tak dapat di penghuraian yang jelas, mujmalah ni umum, tak dihurai, tak terurai dengan baik. Setelah itu barulah ada perinciannya, baru ada huraiannya. Itu Syekh Ibn Atha' nak beritahu kepada kita tentang bagaimana fenomena seseorang ahli makrifat itu mendapat kurniaan ilmu makrifat. Tapi macam saya katalah, bahawa perkara ini mungkin kurang berkait dengan kebanyakan kita ni. Cuma kita nak tahu maksud kalam hikmat ini, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita. Antaranya ialah menjadi pedoman kepada kita bahawa bila kita dengar kalam-kalam ulama tasawuf yang sepitah lalu, kita tengok macam keliru, ada kesamaran. Jangan cepat-cepat, kena buat penelitian dulu, kena buat rujukan dulu, kena tanya ahlinya dulu, baru dapat difahami maksud dia, keterangan dia, huraian dia tu. Dengar sepitah lalu tu, mungkin tanggapan awal kita mungkin ni bercanggah atau salah atau sebagainya, mungkin berlaku macam tu. Tapi setelah adanya penghuraian, baru nampak maksudnya itu, maksud yang syar'inya, maksud yang muafakat atau tidak bercanggah dengan syaraknya itu. Itu yang nak disampaikan lah. Baik, ilmu dalam huraian kalam hikmah ni